niat bawa ke baju Quran ikut sekali. Dan halal menyentuh tafsir, bawa tafsir yang ada Quran dengan syarat tafsir itu lebih banyak daripada Al-Quran. Al-Quran yang ditulis pada pakaian, ada orang tulis Quran pada pakaian, ada yang ditulis sebagai tamimah tangkai tadi saya kata, ditulis Al-Quran digantung di kepala untuk ambil berkah. Dan itu tidak haram, tidak apa, tak berwuduk, tak salah. Pakaian tulis Quran, kalau pakaian tulis Quran ni tak apa bagus. Pasal apa? Pasal dia akan jadi kotor juga. Cuma kalau tulis tak ada semayang tak apa. Contoh ada yang tulis La ilaha illallah Muhammad Rasulullah di lebai dah. Pasal apa tak boleh, nanti kena daki. Nanti dia masuk dalam mesin basuh, masa dia basuh dia campur dengan celana dalam dia. Nanti dia masuk tanah dengan nama Allah dalam tanah, nama Rasulullah dalam tanah. Lebai dia tu. Ada orang masuk dalam tanah, ambil lebai dia yang tulis dalam Muhammad dalam paket. Turut-turut jatuh dalam lubang tanah, tenggelam pun dah. Kawan saya seorang dia cakap, lebai aku tulis la ilaha illallah, aku boleh masuk tanah, buang boleh pergi. Masa bangkit tertunduk, jatuh dalam lubang tanah, pun masuk dalam tanah. Kalau tak masuk pun nama Allah tak elok masuk dalam tanah. Jadi kena tengok. Pakaian, baju, jangan tulis ayat Quran. Jangan tulis nama Allah, nama Rasulullah, kerana dia akan kena daki, akan kena kotor, dia akan dibasuh dan sebagainya. Baik, dikecualikan tidak haram menyentuh dan membawa dirham yang ada ayat Quran. Kenapa? Kerana Nabi SAW pernah mengutus surat kepada Raja Hercules, Herakl, dan di dalam surat itu tertulis ayat 64 dalam surah Ali Imran, Ya ahlal kitab ta'alau ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum. Wahai ahli kitab, marilah kita kepada kalimah yang sama di antara kita dan di antara kalian. Ayat ini ditujukan kepada orang bukan Islam sebagai satu dakwah kepada mereka. Dan Nabi SAW tak suruh orang yang bawa surat itu untuk berwudu. Sebagaimana kita bawa kitab fiqh, dalam kitab fiqh ada ayat Quran, kita tidak berwudu. Disunatkan berwudu untuk membawa kitab-kitab hadis, untuk menyentuh kitab-kitab hadis. Dan halal membawa Al-Quran di dalam barang-barang, dengan syarat dia tidak maksud bawa Quran saja, tapi bawa barang sama. Dan boleh membawa tafsir dengan syarat tafsir itu lebih banyak daripada Quran. Kalau tafsir itu kurang daripada Quran tapi sama banyak, tak boleh juga. Kena bagi lebih. Dan membawa dinar dan dirham. Tidak halal membalikkan lembarannya dengan ranting. Quran ni ada kita tak ada semayang, kita ambil ranting, kita cari, tak boleh juga. Dan kanak-kanak yang berhadas tidak dilarang daripada memegang Quran walaupun tidak berwudu. Budak-budak kecil dia pergi dia. Budak nak pergi mengaji Quran, kita dudukkan bawah dia, tak ada semayang, jangan. Kalau kita ajak adat dia ambil semayang lebih bagus. Tapi kalau dia tak mau ambil juga, jangan larang dia. Kenapa? Kerana kanak-kanak dikecualikan. Kanak-kanak nak pergi mengaji, nak guna untuk mengaji dikecualikan. Cuma yang terbaik tetap kena ambil semayang. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua kata boleh kalih lembaran dengan kayu, dengan sebab kita tak sentuh, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Yang diharamkan atas orang yang berjunub. Dan barang yang haram atas orang yang junub itu 6 perkara. Yang pertama, sembahyang mutlaqan. Sembahyang mutlaqan ni maksudnya sembahyang mutlaqan segala jenis sembahyang. Mutlaqan ni secara mutlak maksudnya fardu atau sunat. Macam tadi kan. Tawaf mutlaqan sama. Tawaf mutlaqan ni tawaf fardu atau sunat. Menyentuh Al-Quran sama macam tadi. Menanggung, yakni membawa Al-Quran. Yang kelima, membaca akan dia jika satu huruf sekalipun jika dia qasad dengan niat Quran. Baca Quran dengan niat Quran tak boleh. Baca Quran dengan niat zikir. Contohnya dia baca zikir tertentu. Bismillahirrahmanirrahim sebelum makan. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un bila ada orang mati abang ada. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza, baca doa niat kenderaan.
dia baca doa-doa ayat-ayat zikir dalam Quran dengan niat zikir, silakan. Kalau tak niat zikir, niat Quran, dosa. Dan niat zikir ini 2-3 jenis. Ada yang kata ayat-ayat zikir saja, ada yang kata ayat Quran, semua pun boleh kata niat zikir, cuma terpulang kepada keadaan individu tu. Kalau waktu dia tidak berhadap besar, dia tak pernah baca Quran, bila dia berhadap besar baru nak baca dengan niat zikir, tak sah. Kalau orang hafal Quran, contoh lain, dia hafal Quran, lalu dia lupa, dan kata hadap besar dia nak baca dengan niat zikir juga, 30 minit dia baca dengan niat zikir, yang tu kita kata boleh dia amalkan. Karena waktu dia tak berhadap besar pun dia memang baca Quran. Kita waktu sihat tak pernah baca, mai waktu berhadap baru nak baca dengan niat zikir, pelik wal ajib. Jadi tengok keadaan orang itu sendiri. Berhenti di dalam masjid, berhenti maksudnya berhenti duduk. Kalau lintah, maka kalau orang ada besar, lintah diharuskan. Lintah kalau orang nak kena haid, lintah makruh. Kalau berhenti, bawa haram. Lintah tak apa. Ni kita belajar sekadar kita tahu. Pasal apa? Pasal nanti kita pergi masjid haram, nak lintah masjid, nak pusing masjid, batu-batu, hanya orang lintah. Ataupun masjid-masjid besar di Indonesia, lintah tengah masjid, tidak mengapa. Yang tak boleh berhenti kalau berhadap besar. Tajuk yang terakhir, C, yang diharamkan atas orang yang haid dan nifas. Dan barang yang haram atas orang yang haid dan nifas itu 9 perkara. Pertama, sembahyang mutlaqan, segala jenis sembahyang, fardu dan sunat. Kedua, tawaf mutlaqan, segala jenis tawaf, fardu dan sunat. Ketiga, menyentuh Al-Quran. Keempat, menanggung atau membawa Al-Quran. Kelima, membaca Al-Quran. Keenam, masuk ke dalam masjid jika takut menitik darahnya. Kalau darahnya tak menitik, tak kotor, hukum dia makruh. Kalau lintas je. Berhenti dalam masjid haram. Ada besar haram, ada kecil haram, ada besar haram, haid nifas haram. Melainkan Nabi SAW. Rasulullah SAW kalau ada besar boleh duduk dalam masjid, kerana Nabi lebih mulia daripada masjid. Kalau Rasulullah tak ada, masjid pun tak ada. Kita dengan masjid lebih mulia. Kita kena berwuduk, kita kena bersih daripada ada kecil, ada besar. Bersih daripada ada besar, ada kecil, sunat. Yang ke-8, puasa mutlaqan, puasa fardu, puasa sunat tak boleh. Yang ke-9, menyerah dirinya bagi suaminya supaya mewati, supaya menyetubuhi akan dia. Wati dengan jima'. Yang ke-10, bergurau-gurau dengan suaminya pada barang yang antara pusat dan lutut. Pendapat pertama. Pendapat kedua boleh, melainkan yang tak boleh hanya al-jima'. Yang ke-11, niat mengangkat hadas besar tak boleh, termasuk niat mengangkat hadas kecil. Perempuan dalam keadaan haid nak ambil yang sembahyang saja ke berwuduk kerana Allah, tak boleh. Biasanya wuduk tu mengangkat hadas, dia tak mengangkat hadas. Itu di antara perkara yang dilarang kepada orang-orang yang dalam keadaan haid dan nifas. Habis cerita tentang hadas kecil dan hadas besar secara ringkas. Akan datang kita masuk tajuk baru, iaitu faslun fil istinja. Wallahu a'lam. Kita buka ruang untuk soalan. Kalau ada, kalau boleh jawab, kita jawab. Kalau jawab, kita tunda bulan depan. Wallahu a'lam. Kadang-kadang kita minta tu banyak, kita pilih nak kapur, buat padam, kita buat tu boleh. Itu dia. Misal Al-Quran yang kita buat papai hitam tu boleh minta, kita Al-Quran boleh padam. Atau apa hukum dia tak? Seeloknya ada wuduk. Kalau dia tak ada wuduk, dia kena niat ikut ulama yang boleh kan. Ulama mazhab Maliki yang boleh kan, untuk belajar. Untuk belajar dan mengajar, kadang-kadang menyusahkan cikgu tu, dia boleh. Mazhab Maliki. Mazhab Maliki kata kalau tak ada sembahyang pun boleh bagi cikgu, pasal susah kan nak ambil wuduk dan sebagainya. Jadi seeloknya kalau kita nak pilih, kena ada sembahyang. Kalau tak ada, kena taklid kepada mereka yang fatwakan dibolehkan. Maksud saya tak ada punya cikgu tak punya cikgu dalam cikgu dalam bang menyukarkan kita, masyaqqah. Al-masyaqqah itu tadi disebut taysir. Benda yang sukar itu mendatangkan kesenangan. Ya. Dalam bab ketubah ni kan. Ketubah ni dia ada rukun-rukunnya lah. Kalau satu dia contoh dia kata dalam ketubah ni selawat. Fakir tu dah lupa baca selawat dalam ketubah dia tu.
Jadi kita bagi makmum kita sedang ada betul lupa nak baca solat, kita bertegur dia lah. Ha. Tu imam, tu khatib baca khutbah tak baca salawat. Kita sedang. Bagi yakin betul-betul sedang. Yang kita lena sekat, jaga sekat, lena sekat, jaga sekat. Masa dia baca salawat